Ni. Sekejap, saya share sikit. Okay, so kiranya dah, tuan nampak skrin saya tak? Nampak Okay, so kiranya dah 4 minggu lah, maknanya dah sebulan lah, 18 sampai 14. Okay, latest sebulan, dah sebulan penuh. Okay, so dah spend 2,600 untuk sebulan pertama ni. Sepatut 3,000 kan, so lari 400 lah. Lepas tu, saya punya concern dekat ni, perbezaan kempen ni, banner ni memang tuan kata kita nak test je kan, setakat ni banner tak ada conversion lagi. Okay, tapi dekat campaign subscribe dengan direct sale ni, klik dia, direct sale kita beli klik lebih banyak daripada subscribe. 1,900 klik kita bayar, subscribe 1,700. Kalau tengok dari segi iklan, 8% CTR, tuan tahu kan CTR ni macam mana? Click through rate ni contohnya kalau ada 100 orang nampak iklan, 8 orang klik, mana 8% CTR. Itu faham? Faham? Okay, dua-dua iklan ni lebih kurang 8% lah. Maknanya kalau iklan jenis direct sale 8%, 7.8, iklan subscribe pun 8%, 8.57 ni. Iklan subscribe ni CTR ni ialah percentage orang yang klik iklan kita. Maknanya cara campaign subscribe ni kalau iklan ni keluar kepada 100 orang, ada 8 orang yang klik, 8.5 orang. Yang campaign ni pun ada lebih kurang 8 orang yang klik. Okay, beza dekat sini kecil lah. Saya rasa mungkin sebab ayat iklan yang subscribe ni, ayat iklan dia ada bagi tahu kelas percuma. Yang direct ni tak ada sebut percuma langsung kan, kita bagi tahu kelas mengaji apa semua profesional untuk orang dewasa. Okay, jadi bila ada perkataan percuma mesti menarik lagi. Saya punya concern dekat conversion ni. Untuk campaign subscribe, 9% orang lepas dah sampai ke website dia akan isi borang berjaya. Faham kan? Jadi ada 9% orang akan isi borang. Tapi direct sale ni 1% je yang tekan butang pergi ke on pay. So conversion dia sangat rendah, terlalu rendah kat sini. Sedangkan yang ini kita track ni tekan butang je ni. Maknanya saya hantar 1,000 orang, 1,900, hanya 27 orang yang tekan butang pergi ke on pay. Butang nak beli package yang 3 package tu. Sedangkan kita just minta dia tekan butang pergi on pay. Tapi yang ini kena isi borang kan, kena type nama, nombor telefon dan email. Kena isi 3 maklumat. Tapi tinggi, kadar yang orang isi maklumat tu tinggi. Maknanya bila kelas tu percuma, memang dia berminat, mereka berminat untuk isi, bagi nama, email, nombor telefon dia orang, berbanding yang pergi berbayar ni. Jadi saya punya concern sebab agak, tuan tengok kos kalau kos kita belanja 1,300, kita dapat 27 je orang yang tekan butang pergi compare. Daripada 27 pun mungkin kalau ada jualan pun mungkin 4-5 saya rasa. Mungkin tak banyak. Ataupun mungkin kita kena check dengan on-pay lah. Tapi yang subscribe punya masih lah RM5 satu conversion. Macam kita tengok sebelum ni lah. Jadi kalau tuan tengok cost per conversion untuk direct sale ni mahal kan, 47 mahal, tapi dia bukan dikawal oleh iklan. Sebab dekat iklan kita tengok click to rate dia sama 8%, dan cost per click dia pun sama. Cost satu pelawat tu kita beli dengan harga lebih kurang 60 sen, 70 sen. Jadi dekat iklan saya memang buat kualiti yang sama untuk dua-dua campaign. Berlaku masalah je, kita nampak perbezaan yang ketara dekat conversion rate, iaitu website 2 ni yang terus jual tu conversion yang sangat rendah. Jadi itulah saya punya concern. Website conversion rate untuk campaign direct sale ni 1% je orang yang tekan butang tu. Maknanya kalau saya hantar 1,000, hanya 10 orang je, 14 orang je tekan butang nanti. Itu 14 orang je pergi compare. Sedangkan kita beli 1,000 pelawat tu. 1,000 pelawat tu kalau satu pelawat 70 sen, dah 700. Kalau beli 700 orang, hanya dapat 14 orang pergi compare, mahal lah. Jadi macam mana? Kalau campaign direct sale terus berjalan, saya rasa
tuan-tuan rasa sendirilah macam kita spend 1,003 tapi saya hantar 27 orang je ke on-pay tuan. Rasa berbala ke tak? Sekejap on balik. 18 sampai 14. Dia bukan tak okey lah, maksudnya dari segi iklan semua okey. CTR dia 8%. Maknanya kalau 100 orang nampak, 8 orang klik. Tapi kita tak kisahlah sebab 8 orang klik ni kita bayar untuk yang klik je, tak klik tak bayar. So daripada jumlah klik ni, kita beli 1,900 klik dengan harga 1,003 ni okey daripada segi iklan. Tapi drop dia kat sini, perbezaan ketara ni. Maksud kalau tuan tengok percentage 2 ni 8% tapi dekat conversion je drop. Maknanya dekat website tu kita kena cari cara untuk tambah baik supaya orang lebih berminat beli. Kalau tuan punya tadi saya tak kata website tu salah apa-apa, mungkin dah cantik semua. Tapi kalau tuan punya pengalaman buat Facebook Ads juga, apa dia mau punya concern? Harga ke? Ya. Tak masuk apa? On-pay. Tak ada sale dekat on-pay. Direct sell. Tuan tengah tengok apa, nak share screen tuan pun boleh. Tuan tengah check apa, kalau nak share screen tuan pun boleh. Sekejap saya check minggu by minggu Okay, minggu pertama tuan nampak screen saya tak? Okay, minggu pertama CTR, kita check CTR, dua-dua campaign sama. Subscribe dengan direct sale sama 9%. Conversion rate, kita nampak direct sale rendah daripada subscribe. So samalah konsep dia. Minggu kedua pun sama. Subscribe punya CTR 9%, direct sale 7%, beza sikit. Subscribe punya conversion rate naik sampai 12. Direct sale punya tetap rendah 1.8. Okay, double check minggu ketiga. So saya rasa setiap minggu sama macam tu. Minggu ketiga pun nampaknya minggu ketiga direct sale punya conversion terus drop betul sebab conversion dia memang tak ada lah ni, 0.4. Subscribe punya kadang-kadang naik sampai 13%. Ni tinggi lah, maksudnya kalau tu hantar 100 orang klik iklan datang ke website, 13 orang isi borang. Tu agak tinggi lah, 13 orang daripada 100 yang isi borang. Sebab isi borang tu macam komitmen juga tu, kena bagi maklumat peribadi kan. Jadi campaign subscribe memang tak ada apa-apa isu, boleh jalan teruskan.
Kempen direct sale ni je lah, sebab keseluruhan ni kita macam bazir sikit duit lah. Dah 1,003. Sekejap Okay, sebab kita dah spend 1,003 dekat sini, baru dapat 27 orang yang tekan butang nak beli tu. Dia belum bayar pun, dia tekan butang nak beli je. Sedangkan kalau tuan spend 900 ni dekat subscribe, kita dah dapat database 175. So kita kecilkan bajet direct sale. Kalau direct sale jalan, boleh kecilkan, pergi ke subscribe lebih. Lepas tu, apa dia? Sekejap, bukan sebulan. Saya kena check balik. Rasa macam itu 3,000 sebulan kan? 1,500. So 2,000 1,000. Okay, boleh. Lepas tu kalau kita nak ulas pasal banner ni tuan tengok kalau 900 kat subscribe, dia bagi 170 conversion. 300 ni kalau kat banner macam 1/3 kan, tapi conversion tak ada. Maknanya kalau 300 ni kita letak kat subscribe, sebenarnya boleh dapat at least 50 conversion. Faham tak kaitannya? Tuan boleh supply gambar baru, tapi saya pun tengah test sebab banner dia macam Facebook punya interest. Kita pilih interest kan. Saya pun tengah cuba-cuba interest lah ni. Klik banyak, 1,500 datang ke website. CTR untuk banner 1% ni memang okey, atas 1%. Conversion je tak ada, mana tak isi borang. Tapi saya tahu banner quality memang kurang sikit, macam saya pernah cakap sebelum ni. Sebab kalau kita jumpa interest yang tepat baru dapat. So sekarang saya buat banyak ad group, berapa puluh ad group. Cubalah macam-macam interest, tapi belum jumpa lagi yang dah bertahun-tahun. Cuma itulah saya tunjuk kat tuan lah yang actually 300 ni kalau kat subscribe dah boleh dapat at least 50 conversion lah, 50 isi borang. Tapi kalau kita memang tujuan banner kan kita letak berapa sikit je kan untuk testing. Bolehlah saya teruskan eksperimen dengan banner. Kalau tuan nak supply design baru pun boleh lagi, buat ayat baru. Tukar headline baru. Sebab dekat website pun headline saya tengok dah berubah, cantik dah. Tapi website baru tuan perasan dia slow sikit tak? Saya pun test buka dia macam sangkut-sangkut sikit. Saya pun tak tahu, kena designer kena test sebab sangkut-sangkut pun buat ke orang ni terbantut lah nak scroll. Dia berat tu. Sebab dia video fake YouTube lagi kan. Okay. Rendahkan bajet. Maksudnya tu tambah bajet ke banner ke kurangkan bajet? Kurangkan bajet banner, okay. 500 sebulan itu kan? 200 je sebulan lah, okay. Kecil je lah, sehari RM20 macam tu. So maksud objektif kita lebih tumpu subscribe sebanyak mungkin lah, dapatkan database. Dan saya cuba turunkan, kan tadi RM5 satu lead RM5 kan, saya cuba turunkan. Kita target lah kalau boleh dapat sampai RM3, insyaAllah. Kita cuba paksa dia rendah lah. Tapi setakat ni saya tak nampak apa kesan perubahan harga lead ke dengan website baru. So rasa sama lah.
Meningkat lah, maknanya meningkat jualan. Oh, tinggi. So sebelum ni 1 point apa? Maknanya dia lebih convert buat jualan lah. Maknanya page kedua tu yang convert. Page pertama kan dapat database. Page kedua tu convert dapat jual. Cuma direct sale tu kan dah tak lama kan, buat website baru ni baru minggu lepas seminggu. So kita teruskan direct sale untuk tengok lagi. Ada apa-apa lagi concern? Tuan nak belajar buat iklan tu bila? Tuan ke staff yang nak belajar? Staff tak ada nak belajar? Staff tak ada? Oh. Facebook kan. Tak pernah tuan belajar lah sikit-sikit dulu. Kalau ada staff pun saya ajak balik nanti boleh. Kalau saya punya pengalaman untuk Azdan ni, saya pun tak berjaya cipta kejayaan untuk Azdan lagi. Yang berjaya dekat apa ni, subscribe tu je. Jadi saya kalau nak saya ajar yang terbukti, cara dapatkan leads tu. Dapatkan leads isi borang RM5 satu leads. Dan itulah kita buat melalui conversion lah. Itu kita track betul-betul orang tu subscribe berapa harga satu subscriber. Saya research keyword lah. Macam terbaru ni, okay, saya share keyword terbaru. Sekarang dah banyak lah. Ada. Saya even add group. Sekejap saya buka add group lah. Campaign. Okay, campaign. Subscribe. Okay, ini campaign subscribe. Tuan mencari tu, tuan suggest brand Azdan kan, saya dah masukkan dah. Azdan mengaji online. Lepas tu, sekejap, ada tak keluar ni. Saya tambah dah keyword contoh pesaing macam Bina Home dengan Ustazah Aisyah. Okay. Sekejap, rasa ada lah Azdan ni. Kalau tak ada, saya tambah nanti. Kalau tak ada ni pun, perkataan mengajar online tu ada target. Oh, mengajaronline.com rasa belum ada. Tapi perkataan mengajar online ada dalam ad group. Saya tunjuk contoh ad group lain, iaitu mengajaronline.com. Okay, saya tambah. Memang dia kuat juga main tu. Okay, saya contoh kalau ad group yang paling banyak. Okay, contoh macam ni belajar mengaji 2000 klik, 185 klik dan 18 orang yang convert isi borang. So maknanya conversion dia adalah 9%. Okay, dalam keyword belajar mengaji, oh ni satu, sekejap saya buka yang lebih. Okay, group. Macam ni contoh group mengaji lah, besar sikit.
Okey, dalam group mengaji saya ni lah dia ada kelas mengaji, pengajian Al-Quran, mengajar Al-Quran. So, saya buatkan keyword tu ikut kumpulan dia. Faham maksudnya? Kumpulan mengaji, semua keyword mengaji je. Okey. Lepas tu hari tu saya buat research. Sebab dah tambah bajet, so saya research lah untuk keyword-keyword tambahan. Kalau tuan nak belajar buat research keyword, ni contoh lah bila saya research, kita dapat nak keyword apa sesuai, monthly searches dia, berapa carian sebulan. Macam untuk Yasin ada 550,000. Memang dia banyak tapi belum tentulah fully berkualiti lah. Cuma kita kena pandai olah ayat iklan tu lah. Contohnya, belajar mengaji surah Yasin. Serta ikhlas belajar mengaji surah Yasin percuma, contoh macam tu. Jadi keyword banyak sebenarnya, tak ada hal. Macam ni ada, tuan tengok ada 18 page ni. 18 page keyword saya dah kumpulkan. Dan hari tu saya dah pick lah. Bila saya pick tu lah saya classifykan keyword tu ikut dia punya tema. Satu tema, satu contoh ya, ad group. Okey, ada ad group nama dia surah contohnya. Okey. Ni contoh surah Yasin ni bukan surah Yasin je, macam-macam surah lah. So ayat iklan ni lah kita belajar mengaji surah tu, surah ni. Okey, jadi soalan tuan ialah apa step pertama, keyword lah. Saya akan cari sebanyak mungkin keyword. Lepas tu kita buat iklan. Lepas buat iklan, standard kita monitor lah. Matikan yang keyword tak bagus, kita matikan. Kalau iklan tak bagus, kita tulis iklan baru lagi. So saya tambah iklan lah. Macam Google, Facebook juga lah, kita split test. Kita buat je banyak-banyak ad group, mana yang tak okey kita matikan, kita buat lagi. Jadi Google research dah sediakan. Iklan search. Dia bukan bajet lah semua, iaitu saya matikan yang membazir lah. Membazir tu kalau contoh dah monitor dan optimize. Kita panggil monitor jugalah. Kita tak okey, kita matikan dan kita kena continue tambah lagi yang baru juga. Split iklan kita tulis iklan yang pelbagai lah. Kita cuba masuk satu ad group yang paling banyak. Sekejap ni daripada all time lah. Contoh, ad group belajar mengaji ni. Saya dah tulis beberapa iklan, rasa ada 3. Kalau CTR ada rendah, saya matikan dan saya tulis iklan baru lah. Dan untuk test CTR mana yang bagus. Macam ni contohnya. Mula-mula saya tulis 2 iklan, saya bandingkan. Bila dah berjalan, saya tengok yang ni CTR ada rendah, 11%, yang ni 12. Maknanya kalau 100 orang nampak yang ni, 11 je klik. 100 orang yang nampak yang atas ni, 12 klik. So yang atas ni boleh dapat lebih banyak klik. Jadi saya matikan yang bawah lah, saya tinggalkan yang atas ni. Itu contoh. Conversion rate pun ni 3%, ni 4%. Jadi yang atas lebih bagus. Itu macam split test basic lah untuk iklan, ayat iklan. Remarketing tak boleh. Okay, ini saya double check lagi tunjuk tuan. Audience manager. Memang disable. Ini dia suruh backup payment method, dia suruh tambah satu lagi card. Dah ada backup payment, dia suruh tambah backup. Ni, disable due to policy violation. So account ni memang tak boleh lah. Boleh. Saya tak rekod. Tapi itulah kalau tuan nak belajar tu, macam saya kata, saya buat yang berjaya untuk Astan hanya campaign subscribe, dapatkan lead. Jadi kalau tuan nak, saya ajar tuan dapatkan leads tu, iaitu buat campaign search-nya, keyword research-nya, dan buat tracking conversion-nya.
Betul. 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 Daripada awal sebelum step dah pasang siap-siap. Masa start lah. Control cost kalau untuk search kita bid, okay, kalau kita bid berapa kita nak bayar satu klik. Ya, saya tunjuk tuan. Okay, macam ni saya tunjuk contoh. Dia betul-betul kita request pada Google konsep macam ni. Saya tunjuk sekejap. This month. Okay. Kita tengok campaign subscribe dulu. Okay. Campaign subscribe ni okay. Untuk campaign subscribe ni saya pilih CPA. CPA dia adalah cost per action. Maknanya kita minta cost per acquisition. Kita minta Google, saya nak satu conversion RM5. Tapi bila kita minta, dia bukan semestinya dapat RM5 macam akaun ni, dapat RM5 tengok bulan ni dapat berapa. Ni cost per conversion RM5.44. Tapi ada yang dapat RM2, ada group RM2, ada group dapat RM1, ada group yang lebih RM5, ada yang group RM9. Tapi yang ini saya pakai CPA. Kalau yang pakai CPC tu, cost per click, kita bid contoh 58. Kita bid cakap Google saya nak 60 sen. So Google memang tak akan charge kita lebih 60 sen. Cuma untuk ni saya pakai CPA sebab dia dah ada data conversion yang banyak. Dah berapa ratus. Ada, tapi dia tak susah pun. Kita betul-betul bid tu kita set dan Google yang bagi. Maknanya kita bukannya boleh kita cakap nak conversion rate RM5 dapat RM5. Tak, kita boleh ni je, target je. Kita target CPA RM5 dan Google bagi RM5. Dan dia ada yang manual, ada yang auto. Manual tu macam yang apa? Manual CPC, iaitu kita bid satu klik, kita panggil maximum CPC limit. So kalau kita bid maximum limit dia 60 sen, Google tak akan charge kita lebih 60 sen. Itu manual. Okay, manual kita set tak boleh lebih. Kalau automated ni, contohnya macam ni, target CPA ni lah. Kita target je tapi Google yang tentukan. Kita cuma boleh macam nasihat Google je. Beritahu, Google saya target kalau boleh bagi RM5. So Google cuba supaya dapatkan target kita tu lah. Macam biasanya dapat sekitar tu lah, tapi lebih lah. Google tak pernah bawah, kita target 5 dapat 5. So ni nanti saya akan turunkan lagi lah sikit-sikit. Turun ke RM4, turun ke RM3. Untuk campaign search lah. Boleh buat, tapi result saya tak janji apa-apa lah. Boleh? Video promo lah. Boleh. Guna jugalah. Boleh. Okay, kalau YouTube ni, saya minta tuan buat 2 kerja. Satu, video promo tu upload kat YouTube siap-siap lah untuk kita guna. Sebab video yang nak guna, kita kena upload ke YouTube dan guna link YouTube tu je buat iklan. Dia tak macam Facebook, kita upload. Kedua, tuan boleh researchkan channel-channel yang tuan nak target iklan video tuan keluar. Macam ni. Okay, contoh macam ni. Tuan, apa channel-channel yang agaknya orang-orang yang suka mengaji ni tengok?
Contohlah kalau siapa ni ustaz yang terkenal yang ada YouTube channel siapa? Ustaz saya tu ada YouTube channel dia sendiri. Okay, kalau for YouTube viewer dia banyak, okay, kita target kan macam Facebook boleh ada target placement kan, nak keluar kat mana. YouTube pun dia boleh target placement dan malah kita boleh spesifik nak keluar dekat channel mana. So video kita hanya keluar dekat channel tu je. Jadi kita iklan tu hanya keluar dekat channel tersebut lah. Ada juga targeting open, contohnya saya target ini paling tak ada idea lah. Saya nak keluar pada lelaki umur berapa hingga berapa. Pernah tak? Yang itu demografik lah. Kalau open, result dia boleh kata hampir tiada lah sebab terlalu terbuka. Contoh macam campaign banner tu, kan kita tak boleh buat remarketing. Jadi saya pun tak tahu nak target apa. Saya cubalah macam-macam interest. Tapi result masih tak ada conversion. Sebab kita target orang yang terbuka, orang tu tak kenal kita, tak pernah berminat, kita tunjuk iklan pada dia. Sama dengan YouTube, macam tu lah, kita keluar kat sesiapa saja. Contoh saya target orang yang minat orang sibuk lah, orang bisnes. So saya target minat bisnes kan. Iklan tu keluar lah dekat orang minat bisnes, tapi result tak ada sebab dia tak targeted lah. Sebab tu saya kata kalau tu ada dapat listkan 10-20 channel yang betul-betul suka mengaji, orang yang penonton dia agaknya suka mengaji atau berminat nak mengaji, kita keluarkan iklan kat channel tu je. So cost tuan lebih terkawal lah. Tuan anggap YouTube ni macam TV juga. Contohnya dekat TV, tuan beli impression kan, berapa juta penonton kan, keluar dekat TV berapa tuan beli ni? Al-Hijrah kan. So tuan pilih channel dia Al-Hijrah. So samalah kat YouTube, tuan pilih 20 channel, ni senarai 20 ustaz ni, 20 channel ni, kita akan keluarkan iklan kita kat 20 channel ni. So konsep dia tuan macam beli iklan kat TV, tapi kali ni tuan beli iklan kat YouTube untuk 20 channel je. Kan lebih spesifik berbanding keluar dekat mana-mana channel kat YouTube, tak kisah. Dan nanti result kita boleh monitor antara 20 channel ni, channel mana yang ada conversion, channel mana yang CTR ada bagus. So saya kalau tuan nak buat YouTube tu, saya minta tuan researchkan siap-siap lah senarai channel tu. Pilihkan yang penceramah ke apa ke. Rabu ni, boleh? Malam kalau nak belajar banyak, kita start awal pun tak apa, 8. Nanti saya confirmkan balik. Hari tu saya minta maaf lah, saya terlajak. Tak perasan jam. Tuan pergi tak apalah. Tu rasa sudah lambat, tak apa. Okay, jadi ada apa-apa lagi? Betul. Banner 200. Direct sale nak berapa sebulan? Asal 3,000. 1,000 pun dah okey lah untuk test je. Sebab bulan lepas pun spend 1,300. Sebulan ni spend 1,300. Tak ada result sikit. 1,000 lah saya rasa. 1,000 kat sini. Banner apa? 300 macam ni pun okey je. 300, 1,000, yang lain pergi kat subscribe. So insyaAllah bulan depan akan dapat lebih banyak ni lah conversion, iaitu leads lah. Ada isu slow tu je lah. Lepas tu internal Azdan mungkin cubalah hard sell gila-gila dekat leads yang dah dapat tu. Sebab leads tu, kita dapat beli leads je. So harga dia berharga kat leads lah. Cubalah perah sebaik mungkin buat jualan. Okay, itu saja. Okay tuan, terima kasih. Apa-apa nanti WhatsApp dan Telegram. Okay, Assalamualaikum, terima kasih.